Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bercerita tentang apakah jenis soalan yang kerap ditanya apabila kita menghadapi satu-satu sesi temuduga. Sebenarnya ada banyak jenis soalan yang boleh ditanya oleh ahli panel penemuduga apabila kita menghadiri satu-satu sesi temuduga, sama ada untuk bekerja, untuk melanjutkan pengajian, untuk akad nikah pun mungkin di setengah-setengah tempat. Soalan yang pertama selalu dikemukakan dalam mana-mana sesi soalan temuduga ialah soalan berkaitan dengan kelayakan. Soalan berkaitan dengan kelayakan ini umpamanya apakah keputusan SPM anda umpamanya, ataupun apakah pencapaian CGPA anda ketika menyambung pengajian umpamanya. Jadi soalan-soalan ini ialah soalan-soalan yang bertujuan untuk menyemak kelayakan anda sesuai dengan jawatan yang anda mohon, dan juga melihat sama ada penyataan anda itu sama dengan sijil-sijil atau persalinan-salinan kelayakan yang anda telah hantar terlebih dahulu sebelum anda dipanggil untuk temuduga. Jadi soalan yang kedua ialah soalan yang berkaitan dengan pengalaman. Soalan-soalan berkaitan dengan pengalaman ini bertujuan untuk melihat sejauh mana anda mempunyai pengalaman dalam bidang yang anda mohon. Umpamanya sekiranya anda memohon satu-satu pekerjaan dalam bidang katakan kejuruteraan bangunan umpamanya, mungkin soalan yang ditanya kepada anda, adakah anda pernah bekerja dalam mana-mana sektor pembinaan sebelum ini, apakah jawatan yang anda pernah sandang, berapa lama contohnya anda bekerja di dalam bidang berkenaan, adakah ini adalah pengalaman anda yang pertama menghadiri temuduga umpamanya. Jadi ini adalah soalan-soalan untuk mengukur pengalaman anda sebagai seorang calon bagi membandingkan diri anda dengan calon-calon yang lain. Soalan ini selalunya adalah antara soalan yang kerap ditanya dalam sesi temuduga. Yang ketiga ialah soalan untuk anda memberikan pendapat. Contohnya sekiranya anda menghadapi satu-satu temuduga, kemudian anda diminta memberi pendapat, jangan takut berikan pendapat anda, kerana sebenarnya ini membolehkan penemuduga itu melihat anda sama ada anda boleh berfikir secara kreatif dan memberi pendapat-pendapat yang sesuai dengan bidang yang anda mohon. Umpamanya anda mungkin diminta untuk menjawab soalan-soalan berkaitan dengan isu semasa. Umpamanya katakan penemuduga mungkin bertanya kepada anda, agaknya dalam keadaan di mana banyak tempat mengalami banjir kilat umpamanya, apa pendapat anda tentang cara untuk mengatasi banjir kilat umpamanya. Jadi anda boleh berilah apa juga pendapat anda tentang isu-isu semasa yang anda tahu. Sebab itu dalam menghadapi temuduga, persediaan tentang pengetahuan am anda adalah satu yang amat penting, kerana ini boleh membantu anda menjawab soalan-soalan yang bertujuan meminta pendapat anda. Kemudian yang ketiga adalah soalan tingkah laku. Soalan tingkah laku ini adalah selalunya soalan-soalan yang memberi markah yang banyak kepada sesi temuduga itu. Contoh soalan tingkah laku ini selalunya berkaitan dengan proses-proses kerja. Umpamanya katakan anda dalam bidang contohnya katakan bidang elektrik contohnya, mungkin soalan yang ditanya kepada anda ialah sekiranya berlaku kemalangan elektrik tempat anda melakukan sesuatu tugas umpamanya, apakah yang anda perlu lakukan. Jadi kita kena ceritakan kepada penemuduga itu proses langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil. Contohnya jangan panik, kedua memisahkan mangsa dengan sumber elektrik yang menyebabkan kejutan, dan kita kena ceritalah satu persatu langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi persoalan yang dikemukakan. Soalan yang kelima ialah soalan berkaitan dengan kompetensi. Soalan kompetensi ini selalunya untuk melihat sejauh mana anda menguasai bidang yang anda telah pelajari ataupun anda mohon untuk satu-satu jawatan itu. Umpamanya katakan anda diminta untuk anda memohon untuk contohnya satu jawatan di dalam bidang kejuruteraan bangunan umpamanya. Mungkin soalan kompetensi itu berbunyi, sekiranya anda membuat pemeriksaan dan anda dapati bahawa ada beberapa bahagian pada bangunan itu punya keretakan yang agak besar, apa agaknya yang menjadi punca keretakan-keretakan itu. Jadi anda kena cerita secara teori, mungkin secara daripada segi ilmu pengetahuan anda, secara teknikal, apakah yang menyebabkan kerosakan rekahan yang begitu besar umpamanya. Mungkin juga anda akan bertanya apa yang anda boleh
buat sekiranya berlaku kerekahan itu. Contohnya mungkin kita kena ceritakanlah proses-proses penyeliaan kita, bagaimana, apa yang perlu kita buat, apakah langkah-langkah keselamatan perlu kita ambil. Jadi proses-proses yang penting ini dianggap sebagai pengukur terhadap kemampuan kita melakukan sesuatu kerja, dan ini dianggap sebagai tahap kompetensi anda. Kemudian yang keenam ialah soalan yang menguji minda. Soalan ini kadang-kadang ditanya oleh ahli panel untuk melihat sama ada kita mempunyai pemikiran yang cerdas ataupun tidak. Contoh soalannya mungkin dia bertanya, dalam setahun umpamanya, berapa kalikah kita akan berjumpa dengan hari Ahad umpamanya. Ataupun soalan itu berkata 10,000 bahagi 73. Jadi berapa lama anda mengambil masa untuk menjawab soalan itu sebenarnya memberi gambaran tentang bagaimana tahap kecerdasan minda anda. Jadi mungkin kena buat sedikit persediaan lah apabila kita berhadapan dengan temu muka. Soalan yang ketujuh ialah soalan penyelesaian masalah. Soalan penyelesaian masalah juga merupakan antara soalan yang mungkin memberi markah tinggi dalam interview ataupun sesi temu duga. Jadi anda kena menyelesaikan beberapa soalan. Umpamanya ahli panel mungkin memberi contoh yang semasa. Umpamanya dia katakan di Malaysia sekarang ni berlaku banyak masalah kesesakan jalan raya sehingga kadang-kadang menyukarkan kita untuk sampai ke tempat kerja. Boleh tak beri satu solusi bagaimana nak menyelesaikan masalah trafik yang begitu sesak di bandaraya besar seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru, Pulau Pinang dan sebagainya. Jadi kita kena bagilah contoh-contoh penyelesaian masalah berdasarkan kemahiran kita dalam bidang yang kita mohon untuk. Soalan yang ke-8 ialah soalan di luar jangka. Soalan luar jangka ini selalunya bertujuan untuk melihat sama ada seseorang calon itu boleh berfikir dengan cepat apabila dikemukakan soalan-soalan yang mungkin luar dari bidangnya. Contoh soalan yang mungkin ditanya oleh ahli panel ialah sama ada, contohnya mungkin begini, sekiranya anda boleh bertukar menjadi haiwan, apakah haiwan yang anda nak jadi umpamanya. Soalan-soalan itu sudah tentu kita tidak akan buat persediaan awal, tetapi ini akan melihat sejauh mana kita boleh menjangkakan menjawab soalan-soalan yang berada di luar jangkaan. Ataupun mungkin soalan yang berbunyi begini, apakah warna yang anda paling suka dan apakah kaitan warna itu dengan diri anda. Jadi soalan ini bukan soalan teknikal, bukan soalan teori, tetapi soalan-soalan kita menjelaskan sesuatu sebab secara spontan dan secara tidak terancang. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian ilmu pada kali ini akan membantu anda menjawab soalan temu muka dengan lebih baik. Hingga jumpa lagi, take care.